أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد. طيب، سورة Al-Kafirun. Suratul Kafirun. So, Kafirun ni ambil sempena sini, Al-Kafirun kan. Surah Al-Kafirun. Sepatutnya dia kena tulis Suratu Al-Kafirin. Idhafah kan. Tapi dia, sebab sekarang ni dia guna i'rab dia secara hikayat. Hikayat mana dia quote lah. Dia quote, dia ambil daripada perkataan Al-Kafirun sini. So, ambil dia, letak di sini. Jadi tak ubahlah dia tu. Yang tak boleh diubah lagi. Suratul Al-Kafirun. So, i'rab ni kita panggil secara hikayat. Surah ni diturunkan ada dua pendapat. Satu Makkiyatun. Diturunkan di Mekah. Dan ada beberapa orang tabi'i, sahabat yang kata Mekah lah. Macam Ibnu Mas'ud, kemudian Ikrimah dan Hasan Al-Basri. Kalau Madaniyah pula, Madaniyatun, maknanya adalah pendapat ulama tabi'i, sahabat tabi'i. Di kalangan sahabat, Ibnu Abbas, salah satu pendapat dia lah. Salah satu qaul dia, turun di Madinah. Lagi Qatadah dan juga Allah. Ayat dia bila sini ada nama. Situ ayatin. Ni setakat ni Jalalain kan. Kalau orang lain tu, dia kira pula huruf tu berapa. Ada huruf. Huruf ada berapa, kalimah ada berapa. Kalimah ada 26. Tengoklah betul ke tak? 26 kalimah. Words. Kemudian huruf ada 74 dia tu. 74 huruf. Okey, asbabun nuzul dia mengikut Jalalain ni. Sebenarnya hadis-hadis yang menceritakan tentang asbabun nuzul ni semuanya agak lemah. Tapi bila dikumpulkan kandungan dia tu kuatlah. Bila dikumpulkan semua, mana semua kandungan tu okey kan. Dan sesuai dengan mazmum Al-Quran, mazmum hadis. Walaupun hadis tu agak lemah. Antaranya cerita ni lah. Cerita beberapa orang musyrikin. So dalam kitab hadis disebutlah. Musyrikin tu antaranya Walid bin Mughirah, Al-As bin Wa'il, Aswad bin Muttalib, Umayyah bin Khalaf. 4 orang. Rahtun, satu kumpulan. Nazalat lamma. Turunnya ayat ini lamma tak kala qala rahtun. Berkata satu jamaah, satu kelompok. Min di kalangan musyrikina, orang-orang musyrikin. Qala ni dia berkata kepada siapa? Jamaah tu berkata kepada Nabi SAW. Qala lin Nabi SAW. Jom dia kata kita gile-gile lah. Kita tak payah bergaduh. Kamu sembah Tuhan, aku sembah Tuhan kamu. Apa kata kan? Kalau politik tu okey lah kan. So kalau yang ni akidah ni, kalau politik Nabi pun kompromi banyak. Tapi akidah Nabi tak kompromi. So dia kata ta'budu, kamu sembah lihatana. Sebab Tuhan dia banyak kan. Tuhan musyrikin ni banyak. Kamu sembah Tuhan-Tuhan kamu. Why not, dia kata 1 tahun. Sanatan. Kenapa tidak 1 tahun? Kamu sembah Tuhan kami dan kami sembah nanti Tuhan kamu 1 tahun. Gila-gilalah Kaabah ni. So, wa na'budu ilahaka. Satu je lah ni. Ilahaka. Kami akan sembah nanti Tuhan kamu. 1 year. Sanatan. Nanti adalah hadis-hadis dia ada banyak versi dikumpulkan dan muhaddis kata, macam saya kata tadi, dari segi madmum dia, kandungan dia tu kandungan yang tidak jauh antara satu sama lain. Baik, barulah masuk surah dia. Bismillahirrahmanirrahim. Bila mereka kata gitu, Nabi kata tunggu sekejap. Ini urusan agama ni, kena tunggu daripada langit. Allah buat turun surah Al-Kafirun. So Nabi pun pergi kepada mereka, baca. Kul, katakan wahai Muhammad. Kul ni katakan wahai Muhammad. Ya ayyuhal kafirun, wahai orang-orang kafir. Bagi title terus ni.
Sebab ni masalah tauhid ni. Bila mereka bercakap begitu, mereka benar-benar kufur ni. Wahai orang-orang kafir. Makna kafir situ golongannya tu lah. Golongan-golongan musyrikin yang tawar-menawar tu, yang mengemukakan tawaran. La a'budu. Ini salah satu terjemahan saya terjemah. Dia banyak cara dia boleh terjemah. So, la a'budu, aku tidak menyembah sekarang. Kena tambah sekarang. Sekarang ini, aku tidak menyembah apa yang kamu semua tembak. Ma tu apa yang. Wala antum, tidak juga kamu sekarang ini. Abiduna, menyembah ma apa yang a'budu, aku sembah. Yang ni future. Wala ana abidun. Aku tidak akan di sini. Aku tidak akan menyembah ma abattum, apa yang telah kamu sembah dulu sebelum ni. Wala antum abiduna, dan tidak juga kamu akan. Semua akan ya, tadi tak ada akan kan? Yang ni akan. Wala antum abiduna, dan kamu tidak akan menyembah ma a'budu, apa yang aku sembah. So dia tak boleh kata apa yang aku telah sembah. Sebab apa yang Nabi sembah sebelum nubuah tu mereka tak pertikaikan. Yang mereka pertikaikan sekarang ini ialah apa yang Nabi sembah selepas nubuah. Wala antum abiduna ma a'budu. Kamu tidak akan menyembah apa yang aku sembah. Sini tak guna fi'il madhi kan? Atas tu guna fi'il madhi. Abadtum, sepatutnya sini guna abadtu, yang aku telah sembah. Kerana mereka tak pertikaikan apa yang Nabi sembah dulu. Yang mereka pertikaikan ialah sekarang ni, yakni setelah Nabi mendapat nubuah. Jadi hak dulu tu, aku ikut cara mana dulu kan kamu tak pertikaikan. Tengah kata Nabi beribadat seperti fitrah Ibrahim, millah Ibrahim. Ulama pun khilaf di kalangan mereka. Syariat mana yang Nabi ikut? Musa ke Isa ke kan. Setengah ulama kata, maknanya Nabi ikut tu, syariat dulu-dulu tu yang memang dia tak dimansuhkan. Supaya dia flow through je. Lakum dinukum waliyadi. Jadi kesimpulannya tadi, daripada atas ni kesimpulannya ialah, aku ni tak menyembah kan apa yang kamu sembah tu. Semua sembah. Kesimpulannya, bagi kamu agama kamu. Wali, lakum kan bagi kamu. Dinukum, agama kamu. Wali, dan bagi aku dini, agama aku, dan bagi aku agama aku. Mu aku. Ini terjemahan secara ringkas. Nanti kita akan masuk secara terperincinya. Tengok tafsir Jalalain. Sebelum tengok tafsir Jalalain, cuba kita tengok alat-alat yang digunakan dalam ni. Kita tengok perkataan yang digunakan amat sedikit sekali. Dan yang digunakan pun sama aja. So kalau kata perbuatan, hanya abadah ya'budu aja. Menyembah. So daripada abadah ya'budu tu, adanya aku kan. A'budu. Kemudian kamu ta'budu. So ini kita panggil apa? Fi'il lah kan? Ini fi'il. Daripada fi'il itu keluarnya kata terbitan. Kita panggil isim mustaq. Keluar pun daripada sini juga. Ini abadah ya'budu, isim fa'il dia abidun, yang menyembah. Kalau jamak sini abiduna. Kemudian dia ada lagi isim fa'il sini. Kafara kan? Kafara yakfuru. Kufur. Kemudian isim fa'il dia hanya guna kafirun ni yang kufur. Plural dia kafiruna. Ini kita panggil isim fa'il. Kemudian jumlah pula kita tengok ayat dia. Hanya ada dua je. Satu, jumlah yang bermula dengan fi'il. Kita panggil fi'liyah. A'budu. Ta'buduna, abattum. Kemudian ismiyah. Ayat yang bermula dengan isim. Wala antum. Start dengan antum tu. La antum. Waw dengan la tu partikel je, kita tak kira sebagai permulaan ayat. Tidaklah kamu. Isim dulu kan? So ini kita panggil jumlah ismiyah. Kemudian
La ana, aku kan. Pun ismiyah. Wala antum, antum. Ismiyah. Lakum dinukum. Lakum dinukum ni sepatutnya dia punya asalnya dinukum lakum. Dinukum lakum. Cuma dia terbalikkan je. Dia terbalikkan, maknanya ayat Quran ni terbalikkan supaya adalah tujuan kebalaghahannya tu. Dia nak tekankan apa tu. Jadi asalnya dinukum, so maknanya jumlah ismiyah. So jumlah ismiyah ada berapa? 1, 2, 3, 4. 4 jumlah ismiyah, 1 jumlah fi'liyah. Apakah sifat fi'liyah? Sifat dia tajaddud. Tajaddud artinya dia hanya berlaku bila berlaku benda tu. Macam makan, minum. Bila kita makan barulah terjadi perbuatan makan. So dia panggil tajaddud. Sentiasa baru. Kalau jumlah dia start dengan isim dulu, so dia punya sifat dia dawam, kekal, sabit, subut. Baik, tengok penamaan surah. Surah Al-Kafirun lagi surah Al-Bara'ah. Ini sempena nama sinilah. Yang Bara'ah ni sempena, maksud dia ni membebaskan daripada syirik. So Al-Bara'ah mana pembebasan. Dan juga ikhlas. Sama dengan surah ikhlas kita. Membebaskan juga ikhlas ni. Mempiorkan. Bersihkan daripada segala yang mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Taala. Tinggal satu je, ikhlas. So ikhlas maknanya betul-betul lah kan, pure lah. Saya buat ni dengan ikhlas. Maknanya betul-betul kerana Allah. Bukan kerana lain. Maknanya kita buang semua benda-benda yang tak ada kena-mena dengan Allah. Solid untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Qul wahai Muhammad, ya ayyuhal kafirun, wahai orang-orang yang kufur. So alif lam di situ khusus untuk orang kafir yang tertentu yang pergi jumpa Nabi SAW. Ni walaupun dia umum, sini umumlah al-kafirun, perkataan kafir itu kan umum. So bila masuk alif lam tu, kalau alif lam tu jins pun, so jins pun umum. Tapi maksud daripada cerita ni ialah yang tertentu kan. Wahai orang kafir, la a'budu fil hal. La a'budu fil hal. Ma ta'budu. Aku tidak menyembah sekarang lah. Setengah-setengah kita tafsir, dia kata as-sa'ah. As-sa'ata. Fil hal tu mana as-sa'ata. Now, right now. Sekarang ni, as-sa'ata. Ma ta'budu, so dia mentafsirkan ma. Min ni mentafsirkan ma. Artinya, aku sekarang ni tak nak sembah berhala kamu yang kamu sembah tu. Berhala yang kamu sembah tu. Apa yang kamu sembah? Apa yang kamu sembah ni? Berhala kan? So tafsir dia minal asnam. Yang ni okey lah sebab ma ni digunakan untuk benda. So benda tu ialah asnam. Sebab apa dia bagi dua ni? Dia bagi dua. Satu yang pertama ni, grup yang pertama ni dia kata makna dia untuk hal sini. Sebab dia nak kata, ayat ni nak kata, sekarang dan selama-lamanya. Sembah ni, kamu ajak sekarang kan? Sekarang aku tak. Lain kali pun tidak. So mesti ada dua juzuk lah. Satu juzuk sekarang, yang sebelah ni, future. Mana konteks dia tu. Bukan dari segi bahasa ni. Bukan dari segi makna la tu bukan. So, kalau makna la digunakan untuk mudhari', maknanya akan. Sebab tu saya kata satu terjemahan aja. Kita ambil dari sudut konteks. Mana konteks nak kata sekarang ni aku bercakap dengan kamu ni. Sekarang ni aku tidak menyembah Tuhan kamu. Yang kamu ajak sekarang ni kan. Esok pun tidak, lusa pun tidak dan selama-lamanya tidak. Yang ni masih lagi hal, yang ni pun masih lagi hal. Wala antum abiduna fil hal ma a'budu. Tidak juga kamu semua menyembah sekarang ini apa yang aku sembah. Wahwa, ada tafsiran sini kan? Apa tu? Ialah wahwa Allahu Ta'ala wahdahu. Allah sahaja, wahdahu artinya only. Iaitu tafsir yang mana ni, iaitu Allah Ta'ala sahaja. Kamu tidak menyembah apa yang aku sembah. Yang aku sembah ni ialah Allah Ta'ala sahaja.
Okey, sekarang ni masalah kita di ma tu. Tadi kita kata ma untuk benda. Jadi tak sesuai dipakai untuk Allah. Yang ni digunakan ma ni atas dasar kecantikan lafaz saja. Maknanya dia nak imbang dengan yang ni. Yang ni guna ma, dia guna ma. Jadi kita panggil muqabalah, kita panggil. Muqabalah ataupun musyakalah. Musyakalah. Nak suruh wajah tu nampak sama. So kalau kita guna reason musyakalah, banyak kaedah yang tak boleh jadi boleh dengan kaedah musyakalah. So asalnya tak boleh kan? Untuk Allah pakai ma kan? Sepatutnya untuk Allah pakai ma ni guna-guna man. Sebab dia kata sesuatu yang ada ilmu ke, yang berakal ke, kena guna man. Satu yang tak ada ilmu, tak ada akal, guna ma. Itu satu pendapat lah. Satu pendapat lagi kata ma ni memang dipakai pun untuk yang memiliki ilmu. So kalau pendapat tu, Tak ada masalah lah guna ma kan. so bagi yang kata tak boleh tu, so dia guna kaedah musyakalah. Nak suruh nampak Bunyi, bentuk sama sini guna ma, sini guna ma. Nampak indah lah. dan seragam. Okey, sini makna hal. Sekarang ni tidak menyembah. Aku tak sembah, kamu tak sembah. Aku tak sembah apa yang kamu sembah. Kamu pun tak sembah apa yang aku sembah. Sekarang ni. Kita bercakap sekarang ni. Okey, untuk masa depan, Yang ni. Wala ana abidum ma'abattum. Kalau ikut dari segi bahasa, isim fa'il guna untuk hal. Dia terbalik. Kalau yang ni, la a'budu untuk future. Terbalik. La a'budu, la dengan fi'il mudhari' asalnya digunakan untuk mustaqbal. Kalau isim fa'il asalnya digunakan untuk hal. Ini kalau kita nak terjemah mengikut lafaz. Tadi kita guna terjemahan ikut konteks, situasi. Wala ana 'abidum ma abattum. Dan aku tidak akan di sini kan. So, aku wala ana dan aku tidak abidun akan menyembah, sebab tu dia tulis sini fil mustaqbal, filis tikbal, pada zaman akan datang. Apa yang kamu sembah? Ma abattum. Tengok guna fi'il madhi kan, sebab kamu menyembah ni lama dah, kamu sembah berhala ni lama dah. So dulu-dulu ni kan yang kamu sembah sampai ke waktu sekarang lah, sebab sekarang ni dah sebutkan apa yang kamu sembah tadi kan. Wala ma abattum. So aku tidak akan menyembah apa yang telah kamu sembah selama ni. Wala antum, oleh kerana sini pakai istiqbal akan, maka terjemah yang ni pun akan jugalah. So wala antum abidu, kamu tidak akan menyembah pada masa hadapan. Filis tikbali ma a'budu. apa yang aku akan sembah jugalah kan. Apa yang aku akan sembah tu kan Allah. Sini kan. So ma'abudu iaitu Allah. Tu kembali balik kepada apa yang kita kata tadi. Kalau ma tu kata tak boleh digunakan untuk Allah, maka ma tu untuk musyakalah. Musyakalah artinya meraihkan bentuk yang sama. Kalau ma tu boleh digunakan untuk Allah, mana untuk yang zul ilm, Yang memiliki ilmu, tiada masalah penggunaan ma di sini. alimallahu minhum. Allah tahu di kalangan mereka annahum, bahawa mereka itu la yu'minuna. So ayat ni menunjukkan bahawa Allah tahu bahawa mereka tidak akan beriman. Kalau tidak, masa kan Allah sebut macam ni kan. Sebab orang kafir, masa surah Al-Kafirun turun tu, ramai aja orang kafir lepas tu masuk Islam. Yang dimaksudkan di sini ialah beberapa orang yang Allah kata memang pasti yang ni masuk neraka ada yang ni. Dia ni tak akan masuk Islam. Dan memang ada sejarah tunjuk orang-orang yang ni tak masuk Islam pun. Mati dalam kafir. Okey, sekarang ni barulah dia sebut masalah ma tadi kan. Wa itlaqum ma, dan penggunaan ma di situ ala Allah digunakan untuk Allah. Atlaqa ala mana guna untuk Allah. Ni itlaq ni guna untuk Allah. Guna itlaq penggunaan ma ala ni untuk Allah, bukan atas Allah ni. Atas Allah ni untuk bahasa Arab. Kalau atlaqa dia guna ala. Tak boleh kita semua ala nak bubuh atas-atas belakang. Tak boleh. Kena tengok bahasa kita, terjemah bahasa kita. Bahasa dia mah atlaqa itu guna ala. Kalau bahasa kita guna untuk kan.
So guna lafaz ma ni untuk Allah ala jihati. Oh ni pun tak boleh dengan atas tak boleh. Ala jihati berdasarkan. Ataupun menurut ala jihati. Terjemahan lafzi atas. Arah. Arah mana tu? Mengikut arah mana? Yang ni mengikut aspek mana? Aspek mukabalah. So muqabalah nanti yang lawan lah. Lawan dengan yang atas-atas tadi. Atau mengadap antara satu sama lain. Dengan makna Muqabalah, musyakalah artinya kesamaan. Lakum dinukum, bagi kamu agama kamu. Agama orang kafir ni apa? Syirik dia. Asyirku. Maknanya lakum syirkukum. Ganti. Lakum dinukum artinya lakum syirkukum. Syirkukum. Bagi kamu kesyirikan kamu. Agama tu maksudnya i'tikad dia, akidah dia. Akidah mereka ialah mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Taala. So din di sini mafhum lah kan? Mafhum kepada konteks ni maksudnya syirik. sebab tu untuk orang mukmin Aku dan juga para mukmin, din tu ialah Islam kan? So wali bagi aku dini, agama aku. Tengok dini tu. Asalnya dini. My religion. Ada ya tu. Tapi oleh kerana semua akhir-akhir hujung-hujung ayat ni semuanya berakhir dengan huruf-huruf sahih belakang kan? tak ada ya kan? Maka diraikan tiada ya. Sepatutnya agama aku ni dini panjang gitu. Wahaza ni ayat lakum dinukum waliyadin ni. Ikut mu lah, mu aku. Aku malah cara macam kita sekarang ni serabut dengan politik lah. Ikut dia lah. So lakum dinukum haza yang ni lakum dinukum waliyadin seolah-olah macam kita tak nak berlawan lah orang kafir. Ikut dia nak buat apa pun. Tak boleh perangi mereka seolah-olah macam tu lah kan. So dia kata yang ni ayat ni sebelum diperintahkan perang. Di Mekah nak perintah perang apa? Tak ada kuasa kan. Wa haza qabla, yang ini adalah sebelum an yu'mara, diperintahkan bil harbi, berperang. So ayat qital lah. Okey, yang ni pula dini ni. Wa hazafa ya al idhafah, dinun campur dengan ya. Ini mudhaf, ini mudhafu ilaih. Ini idhafah lah kita panggil kan. Hazafa ya al idhafah, menghazafkan ya idhafah itu qiraat as-sab'atu. Qiraat as-sab'ah semua tak tulis ya, meraihkan mushaf Utsmani. Waqfan, sama ada ketika wakaf, sama ada wakaf pun tak baca panjang, tak raihkan ya. Wa waslan, walaupun masa sambung tak baca dengan panjang. Macam ya tu tak ada lah. Ni nama dia ya'atuz zawaid. Tapi ada juga yang qiraat yang masukkan ya, iaitu qiraat Yaqub. Wa asbataha, dan mensabitkan artinya Mengekalkannya. menetapkan ada. Wa asbataha, menetapkan ada ya tu qiraat Yaqub. So Yaqub dalam kedua-dua hal, fi halaini, ketika wakaf ada ya juga, ketika sambung bacaan ada ya juga. Nama Yaqub tu ada di bawah. Tengok. Yaqub bin Ishaq Hadrami, salah seorang qurra yang 10. Yang sab'ah tu semua tak pakai kan? Menghazafkan ya. Okey. Kalau kita pertimbangkan la ni plus la plus mudhari', jadi dia mustakbal. Mana ni yang asal dia, asal penggunaan dia. Asal penggunaan bahasa Arabnya, la kalau guna dengan fi'il mudhari' makna dia akan. Kalau ma guna fi'il mudhari' sekarang. Ma aktubu, aku tak tulis sekarang. Yang ni yang original. Maksud original ni, kalau seorang penyair ke, ataupun kita nak tulis ni dengan satu ketepatan. So kita raikan ni. Kalau kita tak kisah saya, tak apalah, la. Mana la adri, aku tak tahu. La boleh guna juga untuk sekarang, la adri. Tapi kalau once kita nak tulis cara ketepatan, tulis syair kan, orang-orang yang kaki-kaki itulah, kaki-kaki syair tu. Ni mesti dia kata akan ni. Jadi la a'budu, aku tidak akan menyembah. Ma ta'budu, apa yang kamu, wala antum abiduna. Okey, abiduna pula ni, ini isim fa'il.
Isim fa'il untuk hal. Sekarang ni kita terjemah sini juga akan. Sebab tadi, musyakalah tadi. Kerana meraihkan yang ni. Terjemah jadi sama. Terjemah sama kerana meraihkan yang ni. So yang ni akan jadi akan juga. Yang tadi kita terjemah sekarang ni, sini sekarang kan. Bila sini sekarang, sini pun sekarang. So bila sini akan, sini pun akan. Yang sini, wala ana abidun. Al-an lah sebab abidun tu untuk masa sekarang kan. Sebab dia nak suruh nampak bahagian tu sekarang dan juga selama-lamanya. Kena ada dua bahagian tu. So maknanya kalau bahagian yang pertama ni kita gunakan, bahagian yang kedua di sini, maknanya ayat yang keempat kelima ni, kena terjemah sekarang. So kenalah kan, abidun ni, dia punya asalnya untuk sekarang kan. So bila dia guna sekarang, okey, yang ni tak ada masalah dah kan. Okey, tak adalah. Yang ni sekarang kan. Wala ana abidum ma abattum. Sekarang ni aku tak sembah apa yang dulu kamu sembah tu. Wala antum abiduna. Ini pun sifatnya juga gunakan. Sekarang ni dia kata, kamu tak sembah. Ma'abudu. Apa yang aku sembah. Lakum di nukum waliyadin. So ini terjemahan separuh-separuh lah. Untuk ma pula. Ma semua boleh bermakna allazi belakang sini. Ini allazi. Sini allazi. Sini allazi. Sini allazi. Yang. Kita pun terjemah yang. So kalau kita terjemah yang, so ma tu, ma kita panggil mausulah. Mausulah. Ma mausulah. Ma yang bermakna yang. Mausulah memang yang disambung dengannya. Dengan dia tu digunakan sambung belah kanan dan belah kiri. Jadi kalau kita guna ma di sini, makna yang, dia nak kena ada satu domir yang kembali kepada ma. So ma ta'budunahu. Kan? Jam maf'ulun bih biasanya dia hazafkan dalam kalam Arab. So tak apalah, tak ada pun. So la a'budu ma ta'budu. Satu lagi ma masdariyah. Ma masdariyah. Makna masdar dia tukar jadi masdar. Ma tu tukar fi'il jadi masdar. Jadi terjemahan dia, la a'budu, aku tidak akan menyembah peribadatan kamu. So abada ya'budu, kalau kita tengok dalam kamus, dia punya masdar dia ibadah, penyembahan. Jadi sini kamu kan. So ibadah plus kum lah. Ibadatukum. Jadi la a'budu, aku tidak menyembah ibadatakum. Penyembahan kamu. Aku tidak sembah penyembahan kamu. So orang kata, ni macam tak boleh je. Macam mana? Kita tak sembah. Aku tak akan menyembah penyembahan kamu. Memang penyembahan orang lain. Penyembahan orang lain memang kita tak boleh nak tiru sebiji. Tak boleh nak tiru. Aku tidak menyembah yang kamu sembah sebiji. Penyembahan tu. Kalau barang tu bolehlah berhala kan. So berhala tu aja. Cara sembah dia nisbi kan, relatif kan. Sebab tu dia kata ni tak berapa comel. Kita tambah misl. Seperti. So la a'budu misla ibadatikum. So aku tidak akan menyembah seperti peribadatan kamu. Maksudnya aku tidak akan beribadat seperti peribadatan kamu. Yang seterusnya kita tengok ayat ni berulang. Lafaz dia itu macam bulan. Lafaz bulan. So bulan dalam bahasa Arab kita panggil takrar. Takrar. Dan takrar dalam kalam Arab memang diguna dengan meluas untuk menguatkan sesuatu. Kalla saya'lamun. Summa kalla saya'lamun. Wailun tu mari kan. So dia ulang. Penegasan. Penguatan. So artinya ni kuat sungguh. Takkan. Bila mereka dengar tu kan, mereka akan gelisah. La a'budu ma ta'budu wa la ana 'abidum ma abattum. Yang ni dengan yang ni. Nombor 2 dengan nombor 4. Saling kuat menguat. Pengulangan. Takrar. Kemudian wala antum 'abiduna ma a'budu dengan ayat nombor 3 dengan ayat nombor 5. Ulang juga. Takrar. Siapa yang biasa dengan syair Arab,
Bila dia baca Quran tu, Dia terus dapat feeling. sebab dalam syair tu, syair zaman tu kan, so dia banyak guna takrar tu. Ulang. Wailun likulli saya'lamu kalla saya'lamu kan. So tak janggal lah. Kita baca Quran tu baru jumpa. Kalla saya'lamu kalla. Lepas tu ustaz pun cakap, oh ni penegasan. Mana kemanisan yang kita dapat kalau sekiranya kita tak ada pendahulu ke? Sebab tu orang ngaji, ikut silibus, dia berikan banyak bacaan. Bacaan-bacaan yang klasikal dulu, yang klasikal. Sebab kalau ngaji syariat, dia banyak bagi bacaan-bacaan klasikal. Supaya nanti ngaji tafsir, ngaji hadis. Sebab bahasa-bahasa yang digunakan, bahasa hari tu. Bukan bahasa kita ni. Bahasa kita sekarang ni sekadar nak sesuaikan dengan tamadun moden. Tamadun barat ni, mereka dah maju kan. Ilmu mereka berkembang kan. So kita terjemah pun ikut dia. Vocabulary dia pun tak nak kejar. Sehingga terpaksa ambil terus. Lembaga bahasa Arab tak sempat mesyuarat dah timbul baru dah. Tilfas lah, apa semua, televisyen apa semua dah. Tak sempat nak fikir ke apa kalimat kita yang ada. Dalam bahasa Arab ni kita nak pakai yang kita punya. Tapi maksud sama. Tak sempat. Laju sangat. So untuk Quran, kita kena baca syair-syair yang ketika Quran tu. Sab'aman lakak ke. Yang dekat tu gantung tu kan. Itu wajib lah. Pengulangan. So pengulangan ini kita panggil takrar. Dan takrar ni tujuan dia untuk mubalaghah lah. Mubalaghah ataupun takrir. Nak menguatkan sesuatu. Nak biar sesuatu itu firm, betul lah. Teguh. Apa yang diucapkan tu memang teguh. Memang betul. Memang tak berganjak. Memang itulah keputusan dia. Sini nafi semua kan. Qadiyah dia, maknanya konteks dia tu, perbualan tu kena nafi kan. Nafi kan dulu. Ajak suruh sembah. Nafi dulu. So bila sudah nafi semua, nafi ni dah sabat dah. Teguh dah nafi ni. Berapa kali nafi ni? Teguh dah kan? Okey, bila dah teguh kita nak berdamai pun tak apa lah. Mari kita berdamai. Lakum dinukum waliyadin. Kita berdamai. Sebab tu sini guna sirah dia, sirah bukan nafi. Kamu, agak kamu, maknanya ni lembut sikit. Lakum dinukum wali din. Ini dia panggil apa? Muhadana. Ini muhadana. Gencatan senjata lah. Perdamaian. Kita berdamai. Seterusnya kita tengok lakum dinukum waliyadin. Lakum dinukum waliyadin. So dia tukar kita kata tadi dinukum lakum. Ni ayat asal dia. Agama kamu untuk kamu. Maksud dia dinukum lazimun lakum. Agama kamu ni berekir dengan kamu. Maknanya tak tinggal kamu lah. Tak terpisah daripada kamu. Sekarang ni ditukarkan. Lakum dinukum. Dia nak kata apa kalau dia buat macam ni? Dia nak kata hanya di sini. Untuk kamu ni hanya agama kamu aja. Mana lakum dinukum la dini. Bagi kamu agama kamu bukan agama aku. Maknanya khusus untuk kamu aja. Kan orang kafir ni, dia ingat kita ni sama-sama kan. Mu pun kan bukan orang lain. Kami dulu pun dia ikut ajaran Ibrahim juga. Kita sama-sama duduk Kaabah. Kita sama-sama duduk keliling Kaabah di sini, kamu pun tawaf, aku pun tawaf. Cuma sikit aja bezanya. Ni kita letak benar, ni pun kita nak minta tu perantaraan je. Allah tu sama juga, kita nak pergi situ juga kan. So bagi mereka ada dua kan, sama je kan. So bila sama kita nak kata yang kamu anggap sama tu bukan satu aja. Yang kamu dah ikut sebenarnya satu je. Aku tak termasuk, agama aku lain, cara aku lain. Jadi bila sebut lakum dinukum menafikan apa yang mereka kata dua, kita dua ni sama. Satu aja sebenarnya. So milik kamu ni satu aja. Macam kita kata orang Arab cakap kan. Zaidun tabibun. Zaid tabib. La syairun. Syairun. Tidak penyair. Yang ni maksudnya, kita beri satu pernyataan. Zaid tabibun la syairun. Maksudnya orang depan kita ingat ke, dia doktor dan dia juga penyair. So bila kita buat ayat macam ni, artinya kita nak menafikan yang ni. Nak khususkan yang ni aja. Nak khususkan yang ni aja. So maknanya sini ayat ni nak khususkan ni aja. Dinukum. Bukannya agama? Bukan agama.
Yang kamu anggap agama kita ni sama, salah. Maksudnya, Lakum dinukum la dini. Sama ni kan? Zaidun tabibun la syairun. la dini. Zaidun tabibun la syairun. Lakum dinukum la dini. Sama juga dengan yang atas ni kita panggil. Kita sebut. Atas. Li din. Li. Bagi aku. Kiraat lain baca liya. Kalau mai dalam bahasa Arab ni mai. Pakai ya kan. Biasanya mati kan. So orang Arab ada juga kabilah dia hidup kan. Dia baca ya. Sebab tu li ni. Dia baca juga liya. Ni kan waliyadin kan. Kalau kiraat dia pakai ni wali kan. Yang ni waliya kan. Sama aja tu. Macam kita kata orang Kelantan Terengganu aja ataupun KL Johor. Sebutan dia. Jadi sama juga li dini. Bagi aku agama aku, bukan agama kamu. Maknanya purely aku ni satu aja. Ini dalam istilah balaghah kita panggil qasrun ifrad. Mengkhususkan untuk satu aja. Qasr artinya khususkan. Ifrad satu aja. Maksudnya orang ingat ada dua, tiga, empat. Kita kata satu aja. So kita khususkan qasr ifrad. Lagi sini dia beri makna agama satu aja sini. Din tadi Islam, sini din syirik, satu din sini Islam. So kalau dia tulis macam ni, kalau dia tafsir syirik sini Islam, artinya ayat ni ayat yang kita kata kenalah dengan dia kata ni. Yang dia kata sini dimansuhkan. Maknanya kamu dengan agama kamu, aku dengan agama aku. maksud dia tak boleh perai lah dalam apa jua keadaan. So sebab tu ada mansuh di sini kan. Maknanya ayat ni dimansuhkan oleh ayat qital. Tapi kalau lakum dinukum wali dini, kalau makna din tu makna lain, so ayat ni hanya ayat statement biasa aja. Bukan perlunya ada penafian ni. Tak perlu adanya Penasahan. Kalau kita kata din ni makna jaza. Bagi kamu balasan apa yang kamu buat. Maknanya bukan masalah agama tu. Kan? Masalah balasan aja. Perai boleh perai lah kan. Masalah balasan je. Yang kamu buat ni balasan dia untuk kamu. Yang aku balasan untuk aku. Sebab din tu sendiri, perkataan din dalam kamus juga bermakna balas. Kan orang kata, kama tadinu tudanu. Kama tadinu tudanu. Sebagaimana yang kamu buat, gitulah balasan kamu. Sebenarnya ni balasan. So, dana ni balasan. So, dia punya din tadi, kita kena tulis jadi lakum jaza hukum. Jaza hukum. Bagi kamu balasan kamu. So balasan itu balasan agama kamu lah. Lakum jaza hukum wali jazai. Okey, satu lagi masalah dawam tadi. Kan kita kata jumlah ismiyah. Kalau fi'il artinya tajaddud. Kalau isim subut. So dia nak kena ada dua-dua lah. Barulah sempurna, barulah kamil. Sekarang pun dan selama-lamanya nak kena ada dua lah kan. So sebab tu dia ada dua penafian tadi. La a'budu tajaddud, nafi tajaddud. Nafi zaman, waktu. Kemudian yang dia guna sirah ni, abidun ni, isim kan? Jumlah ismiyah kan? Ni jumlah fi'liyah kan? So penafian tu dua. Satu, penafian yang menggunakan sirah fi'liyah. Mana melibatkan masa. Masa tu sentiasa ada tak ada berlaku. Sifat menyembah tu berlaku tak berlaku, berhenti kadang hari ni berhenti esok buat pula. So ada kemungkinan hari ni buat esok tak buat, mana selalu ada kan, selalu mana tajadud. Tapi bila nak kekalnya? Bila? Tu kena penafian wala ana abidun. Guna yang ni untuk selama-lamanya.
Hari ni pun tak, selama-lamanya pun tak. So maknanya dia according to the sirah dia guna. Surah fi'liyah menunjukkan tajaddud. Penafian tajaddud yang melibatkan masa. Yang tajaddud. Yang ni penabian yang melibatkan kekal selama-lamanya. Dawam. So kalau satu saja, kalau guna fi'il belaka, mungkin dia kata, hari ni dia tak menyembah, esok menyembah pula. Sebab benda tajaddud, kadang berhenti sekejap, kemudian berlaku pula. Kan? Maksud penafian ni totally nafi. Melibat masa yang tajaddud ataupun istimrar. Yang ni yang ulama-ulama kita nampak lah. Dia nampak ahli-ahli bahasa nampak. Oh kenapa guna yang macam ni? Oh kenapa guna macam ni? Kenapa guna macam ni? Zaman ketika dia turun tu semua faham belakang. Dah kan? So tak perlu hurai-hurai. Zaman selepas tu sehinggalah zaman kita sekarang ni, kalau kita nak faham, at least mana structure tu, Kita faham. biasanya kalau dia nampak simple, dia punya pemahaman complicated. Kalau ayat tu dah macam-macam dah ada, maknanya kita boleh jangka dah. Ini kan. Tapi kalau ayat tu nampak sama aja, ni complicated lah tu. Kalau benda yang simple, takkan sesimpel itu kan. Okey. Dalam tempat-tempat yang lain kan digunakan, ya ayyuhalladzina kafaru. Sini tak guna kafaru. Sebab sifat kafir tu memang ada ke dia. Bukan dia kufur pada waktu yang tertentu. Sifat kafir tu ada. Sifat jahat tu ada. Sampai tahap tak berpisah. Kalau sifat macam tu, barulah sesuai makna dia cabar Nabi. Dia ajak Nabi supaya mari bersama menyembah. Kalau tidak ada sifat tu. Kadang tu orang, dia kafir tapi dia tidaklah kafir serius kan. Kafir dia ikut-ikut adat je lah. Dia tak pergi gereja lah. Mana? Pergi ketik pun tak. Ketik tahu. Kalau Buddha dia panggil apa? Kuih. Kuih. Sekular dia sekular. Tapi yang ni tak ni. Bila diguna isim fa'il, kafirun, ini sifat. Kafirun ni sifat. Sifat tu mana benda yang ada? Dalam dia. So guna ya ayyuhal kafirun. So guna pula cara ni cara mengejut ni. Ya lagi. Ayu lagi. Ha lagi. So, ha tu tambih. Nak kejutkan. Kemudian ayu ni dia mukaddimah kan. Siapa dia? Nak kata siapa dia? Nak kata siapa ni? Tiba-tiba, kamu. Al-kafirun. Gaya bahasa Quran kan. Ya apa? Ya. Kemudian ya tu siapa dia? Ayu. Tak tahu siapa ayu. Macam orang buta kan. Orang buta tengah jalan. Dia memanggil. Siapa-siapa duduk jalan tu. Siapa-siapa. Tapi dia tahu orang yang ada situ tertentu tak tertentu. Tertentu kan. Bukannya hey je dia panggil tu orang duduk tempat lain. Tempat tu lah. Tempat nak melintas jalan tu lah. Tapi dia panggil wahai lelaki ya rajulu. Umum kan dia nampak umum kan. Tapi dia khusus kan. Yang ni pun sebab mana-mana. Wahai mana-mana. Kemudian dengar ni. Siapa tu? Orang-orang yang kufur. Al-kafir. Orang yang dengar ni, dia pun tak rela dengar kata dia kafir kan. Kata, berat ni. Mana Quran mari kena empat kata dia dengan title. Lagi kuat, kita kata, penegasan Al-Quran tadi. Penolakan Al-Quran tadi terhadap apa yang mereka ajak untuk mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Taala, sedangkan Nabi diturunkan khas untuk ajak mereka untuk tidak mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu a'lam bis-shawab.